Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi 23 September. Masyarakat dinasihat agar terus berwaspada dengan ancaman varian Delta yang kini dikenal pasti sebagai varian dominan yang menjangkiti pesakit COVID-19 di Sarawak kerana penularannya lebih pantas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Paulu Gumbang menegaskan mereka yang mendiami kawasan pedalaman di Dun Batu Danau khususnya diingatkan agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan meskipun mereka berada di rumah panjang. Kalau kita lihat penularan kes-kes kita di Lembang ini sekarang ini, kes COVID ini telah masuk ke dalam komuniti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam komuniti ini bermakna peratusan kita untuk mendapat jangkitan itu lebih besar peratusannya. Jadi saya mintalah kita semua, walaupun kita ini telah divaksin 2 dos, ia tidak memastikan kita ini mempunyai kita ini kebal. Tambahnya, jika SOP dipatuhi, kawalan dapat dilakukan sekaligus berupaya mengurangkan penambahan kes baharu. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas simbolik penyerahan bantuan makanan di Rumah Tedius, Kampung Pulau Brunei, Anjuran Saberkas, Cawangan Batu Danau, Limbang. Rumah Tedius telah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sejak 13 September lepas. Dalam perkembangan berasingan, sejumlah 1,712 kes baru COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 188,843. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media hariannya memaklumkan daripada jumlah tersebut, 1,710 merupakan kategori klinikal 1 iaitu tiada gejala dan kategori klinikal 2 yang mempunyai gejala ringan. Menurut kenyataan itu lagi, satu kes melibatkan kategori 4 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen serta satu kes kategori 5 melibatkan jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. Daerah Kuching masih mencatatkan rekod tertinggi dengan 480 kes, diikuti Bintulu 321, Miri 167, Bauk 152 dan Sibu 117 kes. Sementara 30 daerah mencatat rekod kes antara 1 dan 62 serta 5 daerah tiada mencatat sebarang kes. Dalam pada itu, satu lagi kematian dilaporkan semalam melibatkan seorang lelaki berumur 81 tahun di Hospital Sri Aman. Sementara itu, satu kluster baru turut dikesan iaitu kluster Batu 13 Jalan Puncak Borneo Kuching membabitkan pelatih dan penghuni sebuah institusi latihan kerajaan di Batu 13 Jalan Puncak Borneo dan 24 orang didapati positif termasuk kes indeks. JPBN turut mengisytiharkan 6 kluster tamat melibatkan kluster Sebayur Samarahan, kluster Kampung Bintawak Tengah Kuching, kluster Jalan Pisang Raja Bintulu, kluster Jalan Akses Sri Aman, kluster Batu 25 Jalan Kuching Serian dan kluster Nanga Putih Tatau. Terdapat 135 kluster yang masih aktif di seluruh negeri. Jawatankuasa tersebut turut mengisytiharkan 17 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD melibatkan 6 lokaliti di daerah Sri Aman, 3 lokaliti di Pakan, 2 masing-masing di Lubuk Antu, Kabong dan Meradong serta masing-masing 1 di Sarike dan Sebauh. Manakala 15 lokaliti diisytiharkan tamat PKPD. Prihatin dengan nasib kucing jalanan, sebuah perkumpulan dikenali Cat Rescue Club CRC ditubuhkan untuk menyelamatkan kucing jalanan di daerah Limbang. Menariknya, tanpa mengira latar belakang, semua tampil berganding bahu menjadi sukarelawan CRC dalam menyokong usaha murni ini. Perincian lanjut bersama wartawan Dalini Jupar Ali. Ditubuhkan pada bulan lepas, CRC dijalankan secara sukarela dan disokong serta mendapat kerjasama daripada Majlis Daerah Limbang MDL dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Limbang. Majlis Daerah Limbang telah membuat sebuah program pada bulan Ogos yang lepas di mana
kami telah membuat program bertajuk Sayangilah Kucing Jalanan di Limbang. Jadi pihak Majlis Madara Limbang telah memberi inisiatif untuk menyediakan kandang-kandang kucing di bangunan tamu Limbang bagi meletakkan kucing-kucing yang terbiar di kawasan tamu ini sendiri. Wali Kota MDL merangkap pengerusi CRC, Konselor Sofian Mohab berkata, program Sayangi Kucing Jalanan sebagai yang pertama di Sarawak amat signifikan dengan usaha MDL dalam membantu menyelamatkan kucing jalanan pada masa sama sebagai usaha mewujudkan bandar bersih di daerah itu. Sehingga sekarang lebih kurang dalam 20 lebih ke 30 lebih ekor. Jadi kita telah pun mewawarkan kepada masyarakat Limbang khususnya, sebab program ini adalah program yang pertama di negeri Sarawak yang dibuat gabungan bersama dengan Majlis Daerah Limbang dan juga Cat Rescue Team untuk kita memastikan bahawa kucing-kucing yang terbiar ini dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Beliau turut memuji sokongan daripada penduduk Limbang yang sentiasa menyalurkan bantuan kepada CRC. Bagi menjamin pelaksanaannya lebih berkesan, MDL telah merangkap polisi bagi individu yang bertindak membuang kucing. Polisi ini untuk memberi kompaun kepada masyarakat Limbang yang membuang kucing ini di merata tempat, khususnya di Bandar Limbang. Cuma ini belum diperhalusi sepenuhnya dan kita akan bentangkan dalam mesyuarat agung yang akan datang. Tetapi di peringkat mesyuarat yang lepas, pihak majlis telah pun bersetuju untuk mengenakan kompaun. Individu yang berminat memelihara kucing, mereka juga dibenarkan untuk mengambil dan menjaga kucing jalanan ini secara percuma melalui MDL ataupun CRC sendiri. Tidak berasa beban, jauh sekali mengeluh. Demikian luahan para sukarelawan CRC yang luhur hati budinya menyelamatkan kucing jalanan tanpa mengharap balasan. Menjadi sukarelawan sebab memang sayangkan kucing-kucing ni dan minat dengan kucing-kucing ni lah. Sebab yalah, kalau bukan kita, siapa lagi untuk menyelamatkan kucing-kucing yang terbiar dan di jalanan ni. Kucing-kucing di bandar ni makin ramai yang terbuang. Ada yang sakit, ada yang masih kecil macam ni kan, terbiar tepi jalan. Tak ada orang peduli, kasihan juga kan. Jadi itulah, inilah tugas kita sebenarnya. Dan lagi satu adalah untuk menjaga kebersihan bandar. Setakat ini, seramai 20 orang sukarelawan CRC yang bertugas secara bergilir menjaga kucing jalanan. Harapan kami adalah kerjasama daripada masyarakat supaya sentiasa menyokong dan juga membantu kami untuk bersama-sama menguruskan kucing-kucing jalanan ini. Selagi kudrat masih ada, selagi itulah mereka akan terus membela nasib kucing jalanan tanpa henti. Dalini Juparali, Berita ITM. Di Kuching, polis berjaya melakukan serbuan ke atas 2 buah rumah jenis apartmen di Jalan Datuk Tawis Lee yang dijadikan sebagai pusat operasi judi dalam talian. Hasil serbuan tersebut berjaya menahan 24 orang warga asing yang dipercayai diupah sebagai operator yang mengendali judi dalam talian dengan bayaran RM1,500 sebulan. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail dalam sidang media ni di Kuching memberitahu operasi serbuan yang telah dilakukan pada petang Selasa melibatkan 19 anggota Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching bersama sepasukan polis dari Balai Polis Sungai Maung dan Balai Polis Satok. Menurutnya, kesemua suspek yang ditahan terdiri daripada 17 lelaki dan 7 wanita dalam lingkungan usia 20 hingga 47 tahun. Selain panggilan telefon, operator juga mempromosi kegiatan terbabit menerusi WhatsApp, Telegram, WeChat, Skype dan Facebook. Jelasnya, hasil siasatan awal mendapati pusat perjudian yang beroperasi 24 jam sejak 2 bulan lepas telah berjaya mengaut keuntungan kasar sejumlah RM2,500 sehari. Ujarnya lagi, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 4-1-H Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa hukuman denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM50,000 serta hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 3 tahun selain dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM50,000 bagi setiap mesin judi yang dirampas.
Kesemua suspek warga asing ditahan selama 14 hari bermula semalam di bawah Seksyen 51-5-B Akta Imigresen 1959 Palang 63. Beliau juga memberitahu operasi khas dalam membanteras judi dalam talian mula diaktifkan sejak Jun lepas dan pihaknya telah berjaya melaksanakan 19 serbuan selain menahan 114 orang suspek warga asing yang terlibat. Saat berdepan dengan pandemik COVID-19, terutama bagi mereka yang menetap di Miri, dengan kes jangkitan COVID-19 beberapa minggu lepas menunjukkan peningkatan sehingga menimbulkan kebimbangan selain turut memberi kesan emosi kepada mereka. Justru demi meringan sedikit beban mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini, parti politik antara pihak yang sentiasa tampil membantu menghulurkan bantuan menerusi program bakul makanan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Edemi Siu Sang menjelaskan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Pujut akan terus mengagihkan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan selain mengajak individu prihatin dan juga badan-badan bukan kerajaan untuk tampil menderma. Katanya ini kerana terdapat ramai mereka yang menganggur dan hilang sumber pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas keprihatinan badan-badan bukan kerajaan yang tampil membantu dalam menganjurkan program serupa bagi membantu masyarakat. Edemi berkata demikian kepada pemberita selepas mengagihkan bakul makanan kepada keluarga kanak-kanak di Tadika Cina Miri. Mereka yang ditemui berasa gembira kerana ada pihak yang tampil membantu meringankan sedikit beban. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bagi saya bantuan ini sedikit sebanyak boleh meringankan beban ibu bapa, terutamanya pada musim sekarang yang Pengagihan kali ini adalah yang ke-7 dilaksanakan oleh SUPP Cawangan Pujut. Dengan itu sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, kita menang bersama. Saya Vanessa Mering, salam hormat.